Henti polemik rumah terbuka di 3 negeri. Bayar saman serendah RM50 mulai hari ini. Perdana Menteri menegaskan penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kedah, Kelantan dan Terengganu bukan disebabkan negeri berkenaan bakal menghadapi pilihan raya negeri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ia kerana majlis itu bukan sahaja diadakan di 3 negeri tersebut tetapi juga berlangsung di Selangor. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditanya mengenai dakwaan kerajaan sengaja mengadakan majlis berkenaan di negeri-negeri yang ditadbir pembangkang yang bakal menghadapi pilihan raya negeri. Semalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri sempena sambutan Aidilfitri 2023 akan diadakan di Kedah pada 29 April, diikuti Kelantan 12 Mei dan Terengganu 13 Mei. Terdahulu, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat bersama masyarakat setempat di Masjid As-Salam Sri Manja, Petaling Jaya. Datuk Seri Anwar sempat meluangkan masa bersalaman dengan jemaah yang hadir sebelum menyempurnakan gimik sumbangan 500 bakul madani kepada jemaah masjid tersebut. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri susulan penularan kes COVID-19. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sikap sentiasa waspada dan mementingkan langkah pencegahan kendiri harus diutamakan. Kita harus lebih berhati-hati kerana varian baru ini kita tidak tahu keadaan jangkitannya sebab ianya sangat terbuka dan sangat cepat jangkitannya. Saya harap kita lebih berhati-hatilah di samping kita bergembira. Okey. Beliau ditemui ketika melakukan tinjauan suasana beli belah saat akhir menjelang Aidilfitri di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Datuk Seri Dr. Zahid turut mengambil peluang menyantuni peniaga, pengunjung yang hadir dengan bersuah foto bersama dalam kunjungan hampir sejam itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyifatkan ketibaan Syawal esok satu kemenangan besar bagi umat Islam yang berjaya menjalani ibadah puasa sepanjang Ramadan. Menerusi video ucapan raya di Facebooknya, Datuk Seri Fadilah Yusof mengucapkan selamat meraihkan Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di negara ini. Beliau mengingatkan orang ramai yang pulang beraya di kampung agar memandu dengan cermat dan patuh peraturan jalan raya, juga memperkukuh silaturahim bersama keluarga dan rakan taulan. Bekalan telur ayam pelbagai grade di kebanyakan pasar raya di Pantai Timur masih mencukupi menjelang Aidilfitri esok. Ia hasil pemeriksaan segera di beberapa pasar dan pasar raya besar terpilih susulan laporan berlaku gangguan bekalan produk itu di Kelantan dan juga di Terengganu. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, bekalan telur ayam di Kelantan tidak mengalami masalah dan masih mencukupi sempena musim perayaan ini. Beliau berkata menerusi pemantauan berkala ke atas 225 premis pengedar peruncit terpilih di seluruh negeri Kelantan, sebanyak 220,140 biji stok telur ayam pelbagai grade masih ada di pasaran. Sementara di Terengganu pula, bekalan telur ayam masih boleh diperoleh di pasar raya utama serta kedai runcit di Pekan Kecil. Salahuddin berkata pengguna dinasihat agar tidak panik dan berhemah membeli telur ayam untuk kegunaan pada musim perayaan bagi mengelakkan gangguan bekalan produk itu. Sementara itu, tindakan tegas akan dikenakan kepada peniaga yang ingkar penetapan skim harga maksimum. Datuk Seri Salahuddin berkata tindakan segelintir peniaga Pasar Awam Lakin Sentral yang melakukan kesalahan itu dikesali kerana mendorong berlaku kenaikan harga untuk mengaut keuntungan lebih. Kalau warga asing datang, mereka datang ramai. Juallah pada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi mereka masih boleh untung bila ramai yang datang berkunjung di sini dengan tidak mereka mengambil kesempatan. Saya akan fikirkan dan ambil tindakan tegas terhadap perkara ini dan pastikan harga kekawalan dijual dengan harga yang telah ditetapkan.
Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan kadar khas bayaran saman berjumlah RM50 mulai hari ini hingga 21 Mei. Inisiatif membabitkan potongan hingga 86% bagi semua saman trafik termasuk kesalahan pada 2022 dan sebelumnya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim menyatakan kadar khas bayaran saman itu meliputi semua saman yang disekat sebelum ini. Ini termasuk saman yang tidak boleh dikompon dan perlu ke mahkamah. Bagaimanapun, tawaran itu tidak sah untuk kes saman yang masih melalui proses perbicaraan di mahkamah. Baik, aliran trafik di beberapa lebuh utama negara dilaporkan lancar dan terkawal di kedua-dua arah setakat petang tadi. Dan perinciannya bersama wartawan Ravin Sambugam yang mengikuti tinjauan udara bersama pasukan gerakan udara PDRM sempena cuti panjang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Saksikan. Tinjauan udara bersama PGU PDRM bermula kira-kira pukul 3.40 petang tadi dari pangkalan Semenanjung PGU PDRM di Subang, Selangor. Helikopter Agusta Westland 139 yang dipandu Kapten Superintenden Thiagarajan R. Mariappan dan pembantunya DSP Mat Nurkail Mat Zaini memulakan penerbangan. Tinjauan aliran trafik mengalir ke pantai timur di Plaza Tol Gombak dan Plaza Tol Karak. Seterusnya, tumpuan kami beralih ke Plaza Tol Sungai Besi dan Plaza Tol Jalan Juta. Memantau aliran trafik dari udara merupakan rutin yang dijalankan oleh PGU PDRM sempena Hari Raya Aidilfitri demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Sementara itu, menerusi pemantauan kami di beberapa jalan raya utama di Kuala Lumpur turut didapati lengang. Ini berikutan warga kota memanfaatkan cuti panjang ini dengan sepenuhnya. Sepanjang pemerhatian kami menerusi tinjauan udara ini mendapati aliran trafik terkawal. Ini menunjukkan warga kota telah membuat perancangan awal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kepada anda yang akan meneruskan perjalanan selepas ini, berhati-hati di jalan raya, selamat memandu dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ravin Sambugam, RTM. Cuti umum sempena Aidilfitri hari ini dimanfaatkan warga kota untuk membuat persiapan saat akhir. Potongan harga sehingga 50% menguntungkan pembeli, malah peniaga juga mengambil peluang untuk menghabiskan stok barangan jualan. Sazwani Samsu yang membuat tinjauan di lokasi Jalan Tuanku Abdul Rahman ada laporannya. Ramai pengunjung mengambil peluang saat akhir ini untuk menikmati diskaun harga durian runtuh yang ditawar peniaga. Yes, saya dapat satu kurta, satu baju Melayu sebab harga dia memang tak masuk akal. Tak masuk akal. Sebabkan kalau raya hari ni, saya tak adalah shopping nak pergi sini. Tapi disebabkan raya esok, rendang pun dah dimasak semalam, dah ready semua di kampung. So hari ni kita relax, santai shopping. Murah? Banyak murah. Hebat-hebat semua. Baju semua cantik-cantik. Peniaga yang ditemui turut menyifatkan sambutan hari terakhir ini nyata lebih memberangsangkan berbanding awal Ramadan. Ada yang hampir menghabiskan stok sebelum waktu berbuka. Alhamdulillah untuk pada hari inilah, hari last Ramadan kita, sambutan boleh tahanlah berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Memandangkan besok nak raya. So hari ni pun kita masih lagi boleh berniaga lah untuk habiskan stok jualan kita. Ada buat hari last ni dan semalam adalah orang yang lagi ramai daripada hari-hari berikutnya kan. So alhamdulillah lah berniaga untuk hari ni. Harga balik kampung ni? Harga balik kampung ni ada saiz RM60. Harga special? Harga special. Biasa kita jual RM100. Pedagang yang ditemui turut menjangkakan peningkatan para pengunjung selain juga bakal menawarkan pelbagai harga lelong dan harga rahmah menjelang tengah malam nanti. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sazwani Samsu, RTM.
Sumbangan tunai rahmat STR yang disalurkan kerajaan awal bulan ini memberi kelegaan kepada 8.7 juta penerima golongan B40 menjelang Aidilfitri. Ini antara salah satu inisiatif kerajaan bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat serta membantu golongan yang terkesan. Kita ikuti laporan wartawan Atikah Maktah. Bagi saya memang STR ni memang sangat-sangat baguslah. Ya betul, saya penerima untuk STR. Setakat ni alhamdulillah lah. Dapat bantuan STR, dapatlah membantu sikit untuk membeli persiapan hari raya. Teruja, bersyukur dan gembira. Itu antara luahan perasaan penerima STR dalam meringankan beban keuangan selain persiapan Ramadan dan Hari Raya. Bagi mereka, bantuan tersebut sedikit sebanyak memberikan kegembiraan buat mereka yang terhimpit akibat desakan ekonomi. Untuk kami macam rakyat ni kan, yang mungkin kadang-kadang tu keperluan kami mungkin kadang-kadang tahu tak mencukupi. So kita dengan bantuan ni memang banyak lah boleh mengurangkan tu. Dengan kita ada anak-anak kecil ni kadang waktu-waktu ni lah kita nak berbelah raya tu, memang kalau dapat bantuan awal tu memang sangat-sangat membantulah untuk kami lah. STR tu dapat membantu saya punya keperluan hari raya nanti yang akan datang ni, dan terima kasihlah kepada yang memberi STR tu. Lagi satu, STR ni memang banyak jugalah membantu saya, keluarga saya, sebab saya pun dalam keluarga yang dalam kalangan B40 kan. So alhamdulillah, terima kasihlah juga STR tu dapat membantu kita orang untuk raya ni. Terima kasihlah kepada kerajaan yang dapat membantu untuk meringankan rakyat untuk persiapan hari raya. Kesemua inisiatif yang dirangka kerajaan termasuk STR menelan kos sebanyak 1.26 bilion ringgit adalah bukti kerajaan China terhadap masalah yang ditanggung rakyat. Selain membantu rakyat menjalani kehidupan yang lebih baik, ia mengurangkan tekanan hidup akibat beban keuangan. Semoga lebih banyak inisiatif serupa diberi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan beban ekonomi rakyat di masa hadapan. Atikah Maktah, RTM. Motosikal khas di seluruh negara akan menjadi tumpuan utama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang perayaan Aidilfitri ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi AD Fadli Ramli berkata, ia bagi mengurangkan kadar kemalangan maut membabitkan penunggang yang membimbangkan. Jelas beliau, berdasarkan statistik Op Selamat 2019 dan Op Selamat 2022, kemalangan maut melibatkan penunggang serta pembonceng motosikal masing-masing mencatatkan sebanyak 69 dan 65%. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan antara jenis kesalahan yang akan menjadi fokus JPJ ialah berkait kesalahan pelesenan pemandu, pelesenan kenderaan dan kesalahan teknikal lain. Dua lagi rakyat Malaysia berjaya dibawa keluar ke lokasi yang selamat susulan konflik Sudan. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan operasi berkenaan dilaksanakan pasukan khas Wisma Putra dan pegawai Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum. Operasi turut membawa keluar 2 warga Kanada, seorang warga Amerika Syarikat dan 2 warga United Kingdom. Walaupun operasi berisiko tinggi, ia perlu dilaksanakan bagi menjamin keselamatan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan. Situasi semasa konflik menyaksikan pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan dan pasukan separa tentera Rapid Support Forces semakin meruncing di kebanyakan lokasi di Khartoum dan bandar-bandar lain. Persatuan Kontraktor Binaan Malaysia MBAM mengalu-alukan kerjasama kerajaan dan Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia dalam menawarkan harga simen berpatutan. Presidennya Oliver Wee Hiang Chin berkata skim Simen Rahmah berkenaan memberi manfaat kepada kumpulan B40 dan M40. Kami mengalu-alukan kerjasama kerajaan dan Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia dalam menawarkan harga simen pada kadar yang berpatutan. Tawaran untuk simen sedemikian diberikan khusus kepada mereka yang menjual rumah mampu milik di bawah RM300,000. Menurut sidang media bersama Perdana Menteri baru-baru ini, ia cukup bagi pembenahan sehingga 24,000 unit rumah mampu milik. Beliau berharap semua harga bahan binaan akan kekal stabil untuk memastikan industri pembinaan kekal relevan.
Sitos Digital Berhad akan mengeluarkan lebih banyak produk penyelesaian digital khusus bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS. Antaranya platform data dan analitik yang memudahkan pengumpulan maklumat serta pencegahan penipuan dalam talian. As you go online, fraud becomes a really important aspect to consider. And so we have platforms now that facilitate that alerts and identification of any of those suspicious activities as you are not engaged personally with the customer. So fraud solutions are also coming for the SMEs. Sebagai penyedia penyelesaian pengurusan risiko kredit, Sitos juga berhasrat memperkasakan lebih individu dan sektor perniagaan kepada akses pelaporan kredit. Setakat ini, lebih 20,000 pelanggan merupakan PKS tempatan. Seorang anak muda, Sofian, mengharumkan nama negara selepas menjuarai pertandingan kesan khas Visual Ultimate VFX Challenge di Los Angeles, Amerika Syarikat. Kejayaan itu mendapat perhatian Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang mengucapkan tahniah dan menyifatkan bakat Sofian sebagai luar biasa. Ya, menurut Fahmi, kejayaan Sofian ini merupakan bakat mencipta kandungan yang hebat. Beliau juga yakin bakat mencipta kandungan yang dimiliki mampu menarik kerjasama lebih besar dengan beberapa pihak lain. Pertandingan tersebut memerlukan peserta menghasilkan video kesan khas dalam masa 72 jam meliputi cabaran penggambaran dan suntingan. Video pertandingan Is This The Next Zack King boleh ditonton di YouTube. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kerajaan dengan kerjasama Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia serta pemaju perumahan swasta akan menawarkan harga simen pada kadar berpatutan untuk manfaat pemaju rumah mampu milik. Ikhtiar ini menumpukan kepada kategori rumah mampu milik berharga RM300,000 ke bawah yang akan memanfaatkan golongan B40 dan M40 dengan pengurangan harga rumah maksimum sehingga RM5,000 mengikut jenis rumah, jenis dan harga rumah. Berita perdana diteruskan dengan H-Click bersama Aisyah Yatim.